Soalan yang daripada saya, apakah cabaran yang dihadapi dalam mendidikan generasi masa kini? Serta apakah cabaran dalam mengaplikasikan pentadbiran bilik darjah PPT di sekolah? Ustazah bercakap benda yang realiti, benda yang realiti yang berlaku di sekolah. Kalau kita nak bercakap benda-benda yang retorik ke perkara-perkara yang orang kata yang di luar yang benda yang idea tu dia tak jadi. Jadi Ustazah sebut perkara yang berlaku biasanya kan, cabaran kita berada di sekolah. Bukan cabaran generasi tu, memang ya pun seperti mana yang kita sebut itu, generasi tidak faham dan tidak bersedia. Itu kalau kita kembali kepada anak-anak murid kita, ketidaksediaan untuk berubah. Sebab dalam kita katakan dalam abad ke-21 ini sebenarnya ada anjakan paradigma dalam pendidikan, dalam pendidikan di mana perkembangan teknologi yang kian pesat, pendidikan yang menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi, kemudian untuk kita nak menghasilkan satu pemikiran yang kreatif dan kritis, itu perkara yang sepatutnya berlaku anjakannya. Tetapi kesediaan murid-murid kita, generasi kita pada hari ini untuk berubah seiring dengan kehendak abad 21 itu yang menyebabkan kadang-kadang kita ke belakang sedikit, kita tak boleh nak move on, kita tak boleh nak buat, orang kata tak boleh nak buat anjakan. Bila kita tak boleh nak buat anjakan, kita stick dengan apa yang kita ada sekarang. Jadi di peringkat guru pula, di peringkat guru, kalau boleh kita cuba nak berubah. Bila Ustazah bercakap pasal kemahiran berfikir aras tinggi, itu adalah salah satu daripada elemen yang perlu kita sambut apabila plan pembangunan pendidikan negara dilancarkan, yang sekarang ni sudah masuk gelombang yang ketiga, gelombang akhir, di mana ada 6 aspirasi murid yang ada dalam gelombang tersebut dalam plan pembangunan pendidikan. Dan aspirasi yang kedua adalah nak melahirkan murid yang mempunyai kemahiran berfikir. Itu yang kita kena tengok. Tetapi cabaran untuk kita hadapinya sebenarnya, kalau Ustazah punya pandangan secara jujurnya, ia berlaku kepada kita sebagai seorang guru. Yang pertama, guru sendiri tidak faham bagaimana nak membawa murid supaya ia berfikir seiring dengan kehendak masa. Yang kedua, yang pertamanya, apabila guru sendiri tidak faham macam mana nak mengajar murid secara kebat, secara kemahiran berfikir aras tinggi, maknanya murid tidak belajar apa-apa. Yang kedua, cikgu faham akan asasnya kemahiran murid berfikir ataupun asas macam mana kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi cikgu tidak mengetahui secara dasarnya tentang item, instrumen ataupun sistem ataupun perancangan yang betul yang boleh membawa kepada pengajaran tersebut. Kita ni kalau kita bercakap pasal kebat ini, dia sebenarnya kita punya role kita datang daripada atas, daripada kementerian, kepada jabatan. Daripada kementerian tu dia betul lagi tahu. Masuk kepada jabatan dia masih lagi okey. Tetapi bila dia pergi ke sekolah, kecairan itu dia berlaku tidak sepenuhnya. Katakan kalau turun daripada atas tu 10, perkara yang perlu dibawa tu 10, sampai ke jabatan dia jadi 8. Sampai ke sekolah dia jadi berapa anggarannya kan. Macam kita lah kalau kita buat permainan berbisik kan. Orang kata berbisik nak bagi makluman kepada 10 orang.
yang Nurul Izzah contohnya bagi tahu maklumat betul dah kepada Nur Hayati. Nur Hayati nak bagi tahu kepada Lai, kurang dah sikit. Lai nak bagi tahu kepada Jalilah, kurang lagi. Sehingga sampai kepada orang yang terakhir, kepada Abdul Hadi, agaknya berapa? Macam radio rosak lah Ustazah. Ya, mungkin lebih itulah akhir tak apa. Begitu jugalah dengan macam mana kita ni nak mengajar murid kita. Kita dapat daripada kementerian tu 10. Masuk pada jabatan 8. Masuk ke sekolah dan 6. Daripada cikgu nak bagi kepada murid tu mungkin 4. Jadi itulah dia punya perkara-perkara yang kita lihat sebagai cabaran kepada kita. Dan yang ketiganya kemampuan untuk kita melaksanakannya. Mungkin kita pandai, faham betul-betul. Tiba-tiba ada kekangan masa, ada kekangan kesempatan. Contohlah kalau di sekolah tu, dia nak buat kemahiran berfikir secara kebat, tapi silibus tak habis lagi nak mengajar. Kan selain pada silibus tak habis lagi, kena dahulukan silibus dulu. Nanti tak masuk dalam peksa, jawapan-jawapan macam ni. Sedangkan pembelajar secara kebat ni memerlukan masa yang sangat teliti yang perlu dibuat. Jadi itulah cabarannya untuk generasi kita dan untuk kita sendiri sebagai murid. Namun begitu, kita tidak boleh melihat macam Ustaz sebut tadi lah. Jangan melihat cabaran-cabaran sebagai satu kekangan yang kita tidak boleh maju ke depan. Kita moving forward. Tapi yang lagi pentingnya kesediaan kita untuk berubah, kesediaan kita untuk belajar, kesediaan kita untuk buat perkara yang terbaik dalam pentaksiran kita apabila kita menjadi guru nanti. Jadi begitulah ya. Terakhir dah soalan lain kan? Ya, soalan yang terakhir daripada saya. Okey. Saya akan serahkan kepada pelajar yang seterusnya. Ada soalan satu lagi. Ya, dipersilakan. Ilaja kan. Baiklah, soalan yang terakhir untuk malam ini iaitu bagaimanakah cara yang dilakukan oleh para pendidik untuk mengatasi segala cabaran-cabaran yang berkaitan dengan masalah pentaksiran di sekolah? Okey. Rasanya Ustazah dah jawab secara tidak langsung tadi ya. Bagaimana cara yang perlu yang nak kita lakukan untuk berkaitan dengan masalah pentaksiran di sekolah ya. Kesediaan kita. Kesediaan guru untuk berhadapan dengan norma baharu ya. Kesediaan guru untuk memastikan pelaksanaan pentaksiran alternatif, pentaksiran formatif, pentaksiran sumatif. Kita kena ada kaedah, kita kena ada pengetahuan yang mantap tentang perkara-perkara yang sebegini ya. Jadi sekarang ini seperti mana yang Ustazah sebut, kita nak buat tetapi kita tidak ada ilmu tentang itu. Kita nak laksanakan tapi kita tidak cukup faham. Kita cuba nak apply kita punya kefahaman tetapi kita ketidakcukupan masa. Jadi semua perkara itu dia memerlukan kepada satu susun atur waktu, masa dalam kita memastikan apa yang kita nak laksana itu dapat dilaksanakan dengan baik ya. Terutama dalam kita nak memastikan pentaksiran secara kebat ini berjalan dengan baik. Hatta kalau kita laksanakan satu-satu perkara, kita kata contohlah apa yang Ustazah nak bagi contoh tadi, tiba-tiba hilang daripada kepala. Apa ya Cikgu Diana yang kita rasa kita boleh yang Ustaz tak tahu Ustaz nak bagi contoh apa tadi, tetapi apa yang Ustaz nak sebutkan, kelemahan pentaksiran di peringkat sekolah itu sebenarnya mengikut satu kajian Nazir pada tahun 2017 kalau tak silap,
60%-nya berpunca daripada masalah guru. Hak yang terkini Ustazah tak jumpa cari. Tetapi yang tu Ustazah pegang. Masa tu tahun Ustazah berada pada tahun 2018, Ustazah jadi guru penolong kanang pentadbiran yang kita baru mula-mula nak uruskan tentang kebak, tentang pentaksiran, tentang putih, baru mula nak bermula. Dan apabila pihak Nazir turun ke sekolah, dia menyebut kepada kami di sekolah bahawa jaya ataupun tidak dia bergantung pada cikgu. Dan pada tahun 2017 itu dia kata lebih 60% kegagalannya hanya kerana cikgu tidak berapa faham lagi perkara sebegitu. Jadi Ustazah nak menyeru kepada para anak-anak yang bakal menjadi cikgu. Nanti bila kita keluar daripada opsi, kita dah diberi ijazah daripada opsi, maka kefahaman yang benar-benar mantap tentang perubahan, sebarang perubahan dalam kita punya pendidikan, ya, dalam pendidikan. Ustazah sebut ni sebab Ustazah nak pencing dah. Jadi nak tinggal, nak wariskan kepada anak-anak muda ini yang baru nak bermula ini, bila kita masuk ke sekolah, kita kena tahu banyak perkara tentang apa sebenarnya kehendak pihak Kementerian Pendidikan. Dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam Kementerian Pendidikan itu, kita kena anggap ia sebagai satu cabaran yang baik untuk kita, dan kita kena sentiasa positive thinking terhadap segala perubahan. Jangan kita jadi orang yang negative thinking. Ada je perubahan, kita jadi orang yang pertama marah dan tidak bersetuju dengan perubahan. Tak boleh. Untuk menjadi seorang guru yang betul-betul punya profession keguruan yang baik, kita kena akur dengan segala perubahan daripada Kementerian Pendidikan supaya kita jadi seorang guru yang benar-benar Ustazah serah balik kepada siapa tadi yang bertanya soalan terakhir. Dia tak sempat nak tengok nama. Tapi apa pun Ustazah berterima kasih, ya, sebab malam ni seronok sangat berbual dengan anak-anak di hadapan. Hopefully dapat something yang boleh memberi manfaat lah. Walaupun kita kata ini hanya nak menyempurnakan program, nak menyempurnakan tuntutan kuliah kita, tetapi insyaAllah dia boleh memberi kita satu something yang baik untuk kita lalu depan ni masalah kita, ataupun untuk kita buat anjakan-anjakan yang sepatutnya dalam pendidikan kita, ya, ilmu kita, pengetahuan kita. Okey, terima kasih. Bising ke? Okey, dengan berakhirnya sesi temu bual sebentar tadi, maka berakhirlah program temu bual guru di sekolah berkenaan tugasan berkumpulan KPP 3014 Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar kumpulan 9 yang bertajuk masalah pentaksiran pembelajaran di sekolah. Kami semua mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian cikgu-cikgu melapangkan masa pada hari ini untuk membantu kami semua. Dengan berakhirnya sesi temu bual tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Majlis diserahkan kepada AJK Dokumentasi untuk sesi fotografi pada malam ini. Okey, saya yang akan ambil gambar. Baiki tudung dulu. Kalau yang nak baiki tudung, bersedia dulu. Sekejap. Okey. 1, 2, 3. Sekejap, salah tekan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada nak freestyle ke? Peace ke? Sekali lagi. Okey, 1, 2, 3.
Terima kasih. Alright. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Minta maaf salah silap. Terima kasih Cikgu Dina. Bye bye.